Okey. Hari ini kita akan sambung bahagian seterusnya dalam fungsi, iaitu melibatkan fungsi gubahan. Dah belajar kan? Kamu dah habis kan? Dah habis atau bab ni? Tu habis. Satu hari home. Settle. Satu hari seminggu lah, seminggu. 3 minggu ke? 3 minggu okey lah. Ingat sehari habis kan? Dahsyat. Okey. Kita tengok 1.4. Terus kat sini latih diri 1.4, muka surat dah tahu. Okey. Dalam gambar rajah anak panah di sebelah. Dalam gambar rajah anak panah di sebelah, kita buat anak panah. Ada bulat 1, ada bulat 2, ada bulat 3. Dia bagi kat situ, sini X, sini 3X, sini 2X tolak 7. Ini G, ini F, ini P, ini Q, ini R. Okey. Fungsi F memetakan set P kepada set Q. Dan fungsi G memetakan set Q kepada set R. Tentukan fungsi F dan fungsi GF. Soalan dia tanya, nombor 1 dia minta cari fungsi F. Fungsi F. B dia minta fungsi GF. Okey. Cara kita baca soalan ni simple je. Yang ini kita baca dia Fx. Ni Fx. Jadi Fx sama dengan 3x macam tu. Kita cara baca dia. Okey. Yang ini pula kita baca apa? G3x. Bukan G yang tulis GX pula. G3x. G3x sama dengan 2x tolak 7. Cara baca dia. Okey. Kemudian cara baca satu lagi, kita kena baca daripada sini. Pada ujung. GFX. Cara baca dia. GFX. Jadi GFX adalah sama dengan 2x tolak 7. Itu maklumat dia. Dia tak ada FGX, tak ada. Dia FG ni. Kalau tak edit cerita tu. Dia mesti daripada bila kita nak tahu satu image, kita akan refer kepada objek dia. Ni image, mana objek dia? Ni image, mana objek dia? Macam tu. Contoh kamu jalan-jalan tengah malam lepas tarawih, kamu nampak satu image. Kamu kena kenal siapa objek dia. Jangan lari dulu. Nampak? Pergi dekat-dekat tanya objek kau mana? Kau image je. Tak ada, objek tak ada. Nampak? Kalau benda ni bukan manusia, dia tak ada objek tau. Dia ada image. Jadi kau boleh tak tumbuk dia? Tak boleh. Jadi kalau kita tak boleh tumbuk dia, dia boleh tumbuk kita? Tak boleh. Kena risau. Dia datang dia lompat. Datang kau tumbuk je. Kalau kena maksudnya orang lah tu. Okey, kalau tak kena, baru kau lari. Jangan risau. Okey. Jumpa sungguh dalam bulan puasa jumpa. Saya nampak sangat pakai penumbuk. Okey. Kita tengok soalan ni. Dah jawab soalan belum? Dah lah. Betul tak? Tulislah cantik jawapan. Maksudnya fungsi F. Fx ni adalah fungsi F. Fx sama dengan 3x manakala Gfx sama dengan 2x tolak 7. Ingat Dia macam kita baca daripada kanan pergi ke kiri. Jangan terbalik. Kacau cerita dia. Boleh faham? Okey. Kamu dah buat latihan ni homework pun dah siap, dah hantar apa semua, cikgu pun dah write. Tak hantar? Ada lagi? Yang tak siap? Tak siap ke tak buat? Tak buat ke tak siap? Tadi cakap tak siap? Okey. Dia payah. Tak siap ke tak buat lain tu. Untuk mengelakkan perkataan tak buat, sila salin soalan. Kemudian tinggalkan. Maksudnya, dia akan jadi apa? Tak siap. Betul tak? Buat homework kalau cikgu cakap. Buat homework. Malas buat homework. Kenapa tak buat? Bukan tak buat tu. Beritahu tak siap. Apa buktinya? Ni. Dia dah salin soalan tapi saya tak hati buat. Itu nama. Dia tanya dah siap ke belum?
Okey, dia tanya macam tu je. Kalau cakap tak siap, Tok Tampi. Ui, gono, viral. Oh, ya tu. Cikgu dia orang tak kisah. Buat tak buat hantar korang lah. Oh, dia pangkah kat tangan? Pangkah kat tangan ke? Oh, tak kejam. Patut dia letak asid hidroklorik. Satu homework tak siap, satu calit kat dahi. makin banyak homework tak buat, tambah mol dia. Kan? Okey. Yang penting sebenarnya kesungguhan sendirilah kan. Kalau tak erti buat, bagi tahu tak erti buat. Kan, saya tak erti buat, macam mana saya nak buat? Kan, tak tanya mak. Mak kalau tahu, mak saya pandai ambil cenduk kat rumah. Nombor 2. Untuk setiap pasangan fungsi berikut, dapatkan ungkapan dalam bentuk tata tera fungsi bagi FG. Wah, dia punya minta, dia bagi 2, dia minta FG, dia minta GF, dia minta F square, dia minta G square. 4 dia minta. 4. Dia bagi sikit je soalan, dia nampak ABCD. Simple je kan? Tengok. A dia bagi apa tu? F 2 titik. Tukarkan kepada Fx sama dengan 3x. Koma situ. Gx sama dengan 3 tolak x. Okey. Yang ni pun senang. Betul tak? Nah. Ini maksudnya apa? First kali dia minta apa? F, G. Fg ni maksudnya G masuk ke dalam F. Okey. Fungsi kita gunakan, fungsi unknown kita adalah, objek kita adalah X. Sebab tu dia jadi Fg X. Jadi maksudnya G nak masuk dalam F. Dia macam kamu nak masukkan zirafah ke dalam peti sejuk. Nampak? Macam mana nak masukkan zirafah ke dalam peti sejuk? Potong zirafah tu. Jadi kamu tak masukkan zirafah, kamu masukkan mayat zirafah. Kan? Kita nak masukkan apa sekarang? Zirafah. Bukan zirafah yang mati. Bukan daging zirafah. Bukan mayat. Yang kita nak masukkan adalah zirafah. Masuk zirafah tu hidup tau. Hidup. Habis dia masuk dalam peti ais. Macam mana nak masukkan? Langkah pertama, buka pintu peti ais. Itu langkah pertama dia. Nampak? Soalan dia macam mana nak masukkan? Dia tak tanya boleh tak boleh lah. Ingat? Dia macam mana? Langkah pertama, buka pintu peti ais. Pintu peti ais apa punya? F. Mana pintu dia? X. Jadi kita buka pintu dia. Buka. Sekarang zirafah pun dah boleh masuk. Dia dulu zaman dulu kita belajar dalam bahasa Inggeris. Itu giraffe dengan freezer. Kan? Sekarang dah FG. Tak apalah, tak kisahlah apa benda pun binatang. Aku suka binatang apa G. Apa nama binatang mula dengan huruf G? Gajah masuk dalam F. F tak ada perkataan bahasa Melayu. F susah. Sila nyatakan satu benda yang bermula dengan huruf F. Bahasa Melayu. Firdaus benda. Ya. Okey, dapatlah jawapan kita kat sini apa? 9 tolak dengan 3. Boleh Firdaus? Senang kan? Okey. Yang kedua, GF. GF pula terbaliklah. Kita kena buka G, masukkan F. Nampak? Kat mana nak buka G? Dekat X je. Jadi 3 tolak buka. Yang masuk F. Masukkan 3X. Dapat 3 tolak 3X. Kamu tengok. Dia tak akan sama. Okay. Dia boleh sama tapi biasanya tak sama. Kemudian siapa lagi? F2. Apa maksud F2? F2 maksudnya FF. F darab dengan F. Jadi F nak masuk ke dalam F. Maksudnya F buka, F masuk. Ini patah Melayu ada kata angkat bakul, masuk bakul, angkat sendiri. Nampak? Dulu kita kata benda tu mustahil. Sekarang kita dah belajar fungsi kebahan. Benda ni boleh berlaku. Nampak? Boleh tak kita masuk bakul, angkat sendiri? Boleh. Sekarang boleh. Sebab apa? Kita ada remote. Bakul tu kita letak dengan apa nama? Datang apa? Yang ada drone kan. Kita boleh angkat. FF. Maksudnya F buka, F masuk.
3 buka, dia juga masuk. Dapat jawapan 9X. Okey. Kemudian dia minta apa? G2. Benda yang sama. G square maksudnya apa? GG. Mak kalau GG kau jumpa perkataan GG ni geram pun nampak kan. Tapi dah tak faham tak apa. Okey. GG maksudnya G buka, G masuk. Jawapan kita akan jadi kita buka dekat G. 3 tolak buka, 3 tolak X. Jawapan akan dapat kosong, yang tinggal adalah X sahaja. Boleh? Senang kan? Dengan scan. Kena scan atas bawah tau, jangan scan kiri kanan. Cuba. Banyak soalan baru A. Ini baru A, sabar. Belum lagi jumpa yang ganas lagi. Cuma algebra dia tak teruk. Algebra dia hanyalah algebra yang simple. Cuma kita kena tahu siapa yang kita kena buka dan siapa yang kita kena masukkan. Boleh? Jom kita ambil B. Saya tulis kat sini B dulu. Kamu try. B Fx sama dengan 4 tambah 2X dan Gx dia adalah sama dengan X kuasa 2. Boleh try dulu? Akmal, dah belajar dah yang ni? Habis dah? Dah. Okey. Oh, kita buat kolam. Ya. Ya. Setiap satu, sebab tu saya kata banyak. Sebenarnya soalan ni ada berapa semua? Ada 16. Betul tak? A kena buat 4, B kena buat 4, C kena buat 4, D kena buat 4. Pelan-pelan tak apa, jangan risau. Okay. Untuk berjaya kita kena korbankan sedikit kita punya tenaga. Kan? Yang penting kita kena jaga mental kita supaya sentiasa maintain, jangan stres. Okay. Bulan-bulan puasa ni banyak pahala. Try. B. Ni A dah ke? Ambil gambar. Kau jangan kira dengan Sufian. Dia duduk dalam sekolah tau. Kan? Jadi bila homework pun dia buat kat kelas. Homework. Dia pergi sekolah, pergi kelas buat. Homework. Yang mana budak tinggal buku dalam meja tu, semua dia ambil tiru. Best tak duduk dalam sekolah kan? Bila boleh pergi kelas kan? Tak pergi pun. Padang pergi lah, Padang. Oh. Tak boleh masuk lah. Rumah kamu kat ujung kan? Memang tak masuk lah, sekolah tak masuk lah. Boleh Firdaus? Kalau sangkut, tahan nafas. Jangan lepas. Lagi tak boleh buat, tahan.
Okay. Saya gunakan teknik transfer terus kepala otak. Okey, kita buat B Langkah pertama, kita tengok FG betul. A, dia nak apa? FG. FGX ni maksudnya G masuk dalam F. Kita buka F. Mana F? Ni F. Nak buka kat mana? Dekat X. Jadi kita buka dulu. 4 tambah 2 buka. Sekarang siapa yang masuk? G. Siapakah G? X kuasa 2. Siap kan? 4 tambah 2X kuasa 2. Okey? Boleh? Konsep dia sama je. Okey, pergi B pula. F bukan B. Oh, ini B lah. Oh, ya. Dia main lah soalan ni kan. Ni B, F, G. B, G, F. Kalau G, F, apa masuk G, F? F nak masuk ke dalam G. Jadi kita kena buka G. Siapakah G? X kuasa 2. Jadi kita kena buka kuasa 2. Nampak? Yang kita buka tu adalah apa? X. Kan? Jadi siapa yang masuk? F masuk. 4 tambah 2X. Mampu expand tak mampu expand? Mampu expand. Yang kita dapat sini 16 tambah ni 2, 4, 16. 16 X tambah 4X kuasa. Boleh? Okey. Expand pandai tak? Pandai? Oh, okey. Kemudian apa dia nak? F square. Apakah F square? F square adalah F. Maksudnya F masuk dalam F. Kita buka F masuk. Mana F kita? 4 campur 2 buka. Siapa yang masuk? F juga masuk. 4 campur 2X. Lepas tu dia kena buka dulu baru masuk. Kalau tidak nanti dia boleh silap. Careless kamu. Jadi 4 tambah dengan 8 tambah dengan 4X. Jawapan 4X tambah dengan 2. Ada tak rasa makin pandai? Ada rasa tak makin pandai? Ada kan? Kalau cuba rasa makin lama, rasa makin teruk cerita tak ada kan? Makin pandai kan? Boleh lah, okey. G2, G square maksudnya apa? G masuk dalam G. G, iaitu G masuk dalam G, G buka, G masuk. Dia buka kuasa 2, dia masuk kuasa 2. Apa jawapan akhir? Kuasa 4. Okey? Try C. Terus. C Fx sama dengan X tambah 4. Fidah boleh Fidah? Macam nak nangis ya? Memang senang saya buat. Memang senang. Kamu kena follow dulu. Satu-satu. Biasanya sebab tu dia bagi 4 tau. Konsep dia bagi 4. Sebab apa? Kali pertama kamu tengok. Kali kedua kamu follow cikgu. Kali ketiga kamu try buat. Nanti kita bincang sama-sama. Kali keempat kamu akan cuba beat saya untuk buat. Macam tu. Maksudnya kamu dapat soalan tu buat. Tak mana ada. Saya mana ada rekod. Ada je. Okey, tak apa jangan risau, dia tak nampak pun kamu kecuali saya tekan kat sini, saya tukar kamera pergi belakang. Saya tukar nampak terus Firdaus. Nampak Firdaus. Balik. Nampak saya nak tukar depan balik. Saya malas nak tukar kamera belakang, takut bila tekan kamera belakang dalam bilik tu ramai orang. Okey. Saya nak balik. Dah kan? C. Malas. Go. Okey.
Abang kau dulu, masa saya tengah cerita A, dia dah buat sampai C tau. Kan? Dia gila sikit. Ha? Tak mana pun. Kan dia buat apa kat bawah? Main game lah. Oh, okey. SML. Ha? Mula baik gagal? Gagal? Oh, ketan warna. Takut? Apa dia boleh senang sekarang ni. Gagal ambil lagi. Bayar je. Dia online tak? Kena pergi MyAG kan? Dulu ujian bertulis tau. Ujian bertulis. Lepas kau bertulis kau kena hantar. Lepas tu kau tunggu pula result dia. Tunggu bila nak dapat. Sekarang best. Tekan je. Dapat tahu gagal ke dulu. Zaman sebelum saya, zaman atuk-atuk kamu semua, dia ada ujian memandu secara lisan tau. Kenapa dia ada ujian memandu secara lisan? Sebab zaman tu masih ada butuh huruf. Kan? Jadi orang tak boleh baca. Contoh sebab dia ada pertukaran antara Jawi dan Rumi. Kan? Ujian kita dalam Rumi. Dia orang belajar Jawi, tak kerti baca Rumi. So, suruh buat test, okey lah. Kan ujian lisan. Cuba bayangkan kamu tu soalan ujian AMAT kan. AMAT itu ada oral test AMAT. Ujian lisan AMAT. Kan pening? Pening kan? Okey, saya tanya, okey, diberi bahawa Fx adalah 3x dan Gx adalah 2x kuasa 2 tolak 5. Cari Fg. Ujian lisan tau. Kamu kena cakap macam mana buat. Kan? Boleh biol orang budak keluar. Laki-laki ni guys. Sekarang laki lah guys. Laki-laki lah guys. Dah. Dapat Firdaus? Blur sikit. Blur sikit. Kena pakai spek ni. Pakai spek. Okey. Yang pertama dia minta apa? Fg kan? Fg maksudnya apa? G masuk dalam F. Jadi kita buka F kita, X tambah buka. Siapa yang masuk? G. 6 per X. Kat sini kadang-kadang pelajar sangkut sebab apa? Kita nak selesaikan berkenaan pecahan. Kalau pecahan macam ni maksudnya kamu kena buat apa? Samakan pembawah. Okey? Mana? Oh, saya letak dekat 4 lah. Balik. Patutnya letak dekat X tu tak? Ni salah buka pintu ni. Kan? Salah buka pintu. Sini 4. Sebenarnya kau tegur. Kalau tidak, pintu lain masuk kan? Jadi kita dapat tadi, kita akan dapat jawapan kita kat sini. Macam mana nak samakan bawah? Kita per dulu dengan X. Maksudnya bawah dia bagi sama. Kemudian atas 6, ini up. Jadi apa? 4X. Okey. Ingat, ni belajar masa darjah 3. Kemudian GF. GF maksudnya apa? G buka 10x per x. Mana datang 10? 6 campur 4x, 6 campur 4x. 6 campur dengan 4x. Ini seperti kita ambil 6 kan? Kemudian 6 apa? 6 apa? Ada tak 6 tu apa? Tak ada kan? 6 je kan? Kemudian campur dengan 4x. Maksudnya ambil nombor 6 campurkan dengan ada x 4 ekor. Boleh tak 6 tu bercampur? Tak boleh, macam tu jawapannya. Tapi jangan lukis macam ni lah. Kan? Pening kepala ni. Dia tak boleh bercampur. Dia bukan 6 campur 4 kurungan x. Dia kena ada kurungan baru jadi 10. Okey? Tidak, tak boleh. GF maksudnya apa? G buka, F masuk. Kita buka G. Mana? 6
per kita buka. Nampak? Siapa yang masuk? F. F masuk. X campur 4. Okey, ada tak apa-apa kita nak adjust kat sini? Perlu tak kita buat apa benda? Tak perlu dah. Maksudnya perlu tak kurungan ni? Kurungan pun tak perlu dah. Kurungan ni tak perlu dah. Okey? Dia terus dapat. Boleh betul? Susah kan? Agak rumit dah. Itulah sebab tu MAT. Kan? Okey, F. 2-3 kali buat okey. Mesti boleh je. Jangan risau. 2 kali buat. Okey, F pula. F, X campur 4. Jadi kita buka X campur 4. Siapa yang masuk? X campur 4 juga. Sebab apa? F kuasa 2. Dia buka, dia yang masuk. Okey, apa yang tinggal? X campur 8. Boleh tak? Boleh 4 campur 4 apa? 8. 4 darab 4? 16. 16 darab X? 16 X campur 4? Bagus. Cakap lah. Macam tu lah kan. Okey. Sekarang satu lagi apa? G kuasa 2. G kuasa 2. Okey. G kuasa 2. Maksudnya apa? G. G masuk dalam G. Ni, dia jadi bertingkat tau, nampak? 6 per dengan yang masuk pun 6 per dengan X. Macam mana nak selesai ni? Per dia sengit. Sebab dia berat sangat 6 tu. 6 tu berat. Per ni sengit sebab apa? Kita boleh jadikan dia sengit sikit. Kan? Tapi sepatutnya kita boleh tulis. Yang kamu tulis straight boleh. Contoh macam ni 6, ni straight. Bawah sengit. Untuk kita nak bezakan yang mana pecahan dia. Yang 6 tu untuk siapa, 6 untuk siapa macam tu. Tapi janganlah tegak tak boleh. Sengit boleh. Sebab tu kalau kadang-kadang kamu jumpa 1/2 dia tulis macam ni. Kadang-kadang kamu jumpa 1/2 dia tulis macam ni. Betul? Dua ni benda yang sama. Hanyalah kita bagi dia cara tulis. Okey? Ni macam mana nak buat ni? Apa jawapan dia? Mampus je. 6 dengan 6 aku potong kan. Boleh? Boleh. Soalan? Pelik sikit lah. Macam Bayu. Bayu tak pening mana pun. Bayu bab 1 pun belajar pasal apa? Makmal kan? Skip je. Pasal makmal tu tak masuk exam pun. Skip je. Benda yang susah, skip je. Dalam hidup kita, kalau kita jumpa benda yang payah sangat, kita skip dulu. Bukan kita tinggalkan terus. Sebab apa? Kita perlu ada orang untuk memberi kita tunjuk ajar. Sebab kalau kita cuba fahamkan sendiri, akan dia susah. Ada orang tunjuk ajar, dia boleh faham sikit. Tapi bukan sekali dua. Kena banyak kali, betul tak? Bila banyak kali, belajar kat sekolah sekali, tuition sekali, tanya kawan-kawan lagi, nampak? Ataupun ada jumpa cikgu lagi, biar banyak kali. Itu cara belajar baru kita boleh faham dan kita boleh confirm faham. Bila kita boleh confirm faham? Bila exam. Kau dah confirm faham, aku dah faham, exam tak dapat jawab, tak confirm faham. Nampak? Itu sebab tu dia ada confirmation, dia kena ada belajar, ada exam. Dia belajar tak exam. Nampak? Kita manusia pun, kita ada exam pun. Nampak? Apa yang akan exam kita? Yang pertama, dalam kubur dulu bang. Akhirat dalam kubur dulu. Exam, betul tak? Jadi kita tengah buat persediaan ni, nak masuk dalam kubur dulu, betul tak? Belum ujung lagi ni. Bila tu, tak boleh lah kita kata, okey, belajar tak payah exam lah. Pasal macam dah faham, okey lah. Senang macam tu. Tak boleh, mesti ada exam. Tengok. D, apa soalan D? Dia bagi fx sama dengan try video. Jangan risau, salah tak ada masalah.
Tak ada masalah. Tak ada pun saya ambil kursi impor atas kepala kau. Tak ada. Kan? Try. Okey. Cuba je. Salah betulkan. InsyaAllah lama-lama kamu akan dapat. Kau jangan peduli sepihak ni. Dia duduk dalam sekolah. Dah macam bola berenang kau sana semua. Okey. Akmal boleh Okey. Try. Tu apa FXX tu? Dah boleh. Dia bukan FFX. Soalan pertama dia nak apa? FGX. Okey ke? Tak nak, kalau tak okey makan ke rumah lu. Soalan nombor 2 dah. Belum nombor 3, 4. Saya bagi banyak ni. Kalau tak bagi sama dengan depan. Dia relax belajar, dia kena relax pelan-pelan. Dah faham. Ni macam kita makan tau. Makan, tak kenyang lagi. Relax, biar hadam dulu, duduk relax, pergi solat semua, nanti kenyang kan. Dia tak sempat kenyang, makan lagi, tak sempat kenyang, jumpa moral lagi. Bila nak kenyang? Kamu selalu buka puasa makan nasi terus? Ke makan kuih, makan nasi terus lah? Minum air? Minum air macam mana? Lepas tu solat? Makan. Itu kira makan terus lah, betul tak? Lepas makan apa semua baru solat kan? Lepas solat makan lagi. Sambung. Tunggu isyak lah. Lepas isyak, terawih? Kadang? Buat sendiri kat rumah lah? Sendiri lah? Buat minimum dulu 2 rakaat. Kan? Kalau tak mampu, asalkan buat, orang kata, buat 2 rakaat cukup. Kan? Asalkan mampu, sebab kita kena try dulu. Lepas tu dah okey, rasa okey, buat 4. Kan? Sebab dia tak ada syarat sepatutnya kena buat berapa tau, tak ada. Tapi kau jangan pergi surau atau masjid buat tarawih, kau buat 2 kau balik. Itu tak tono sangat. Saya buat tarawih 2 je hari ni, ikut imam balik. Kan? Tak pun keluar pergi melasah moral kat belakang tu. Okey, dah. FG. Apa beda FG? FG maksudnya buka F, G masuk Jadi kita buka F. Buka, tolak 5. Ini masuk. Ni masih lagi problem yang sama. Apa problem dia? Nak selesaikan pecahan, betul? Bila nak selesaikan pecahan, benda penting dia apa? Samakan bawah. Tarik je. Satu. Kemudian ni pas. Dia teknik sama je. Kita guna cara yang sama. Jadi dia akan jadi apa? 1 tolak 5 X tolak 1. Okay. Ni boleh expand. Dia akan jadi apa? 1 tolak 5X tambah 5 per X tolak 1. Jawapan akhir akan dapat berapa? 1 tambah 5. 6 tolak 5X per X tolak 1. Macam mana? Tak apa? Tanya. Tak boleh potong. Dia kalau nak potong, kita kena faktor dulu atas bawah. Kalau kita tak faktor, kita tak boleh potong. Maksudnya dia kena ada semua ada X. Contoh kat sini saya bagi 3X kuasa 2 campur 3X per dengan 2X. Yang ni boleh potong. X je. Sebab X kat atas ni kita boleh faktor. Jadi X, jadi 3X campur 3 per dengan 2X. Ni kena potong.
Dia tak boleh potong seorang. Tak boleh. Ambil. Sekian salah yang ni kan. Agak Tengok dia buat sikit je. Okay, kalau kamu confuse untuk soalan catatan exam, dia kata apa? FGX. Kamu dah buat macam ni tau. Kemudian kamu tak erti macam mana nak selesaikan pecahan ni. Tinggal je. Ni, tinggal ni je. Maksudnya yang kamu buat ni betul tapi tak siap. Beza tau. Beza dengan kamu pergi teruskan dan salah. Nampak? Dia beza. Salah, tetap salah. Dia tak boleh salah betulkan dia betul, tak boleh. Salah betul salah. Jadi kalau kita buat tak lengkap, tak siap, maksudnya markah diberi dekat tu je. Tak dapat ham, nak dapat apa ham? Tak ada. Mungkin dia bagi satu kot yang kerja. Yang kerja dia betul. Yang paling best sekali, jalan kerja semua salah, jawapan betul. Baru markah. Full mark. Sebab dia tengok jawapan dulu. Kemudian cikgu tu akan fikir, mana dia buat lah? Kenapa dapat? Dan macam tu. Macam mana dia tiru? Bila dia tiru? Macam mana dia tiru? Tak, macam mana dia tiru? Siapa yang jaga exam ketiga tu? Macam tu betul. MX aja. Okey. Kita tengok kat sini siapa? GF lah. GF apa cerita? F masuk ke dalam G. F masuk ke dalam G. Maksudnya apa? G buka, F masuk. Yang ni senang sikit sebab G buka. G1 per buka masuk adalah apa? F. X tolak 5. Sama dengan 1 per X tolak 6. Boleh X tolak 6 saja? Tak boleh. Dia 1 per 2 tak sama dengan 2. Ini kita panggil dia apa? 1 per 2. Ini kita panggil dia 2. Beza tak? Beza nilai dia. Tapi kalau 2 per 1 baru sama dengan 2. Jangan silap. Okey. Dah dapat? Kemudian kita teruskan apa? F kuasa 2. Sudah dah? Ni dah? Yang ni dah? Yang ni belum? Okey. Yang ni saya boleh padam kan? Okey. Tengok soalan seterusnya F kuasa 2. Maksudnya F iaitu F masuk dalam F. Jadi kita buka F masuk. Senang kan? Jadi saya akan buka X ni. Yang masuk pun dia juga. Dapat jawapan? X tolak 10. Sedang memahami. Okey. Cuba. Satu. Kenapa dia tak ada darab Kenapa tak kembangkan jadi negatif X dalam situ? Tak, bukan. Tak apa yang kau tanya sebenarnya. Dia bukan F kuasa 2 dalam fungsi maksudnya FF. FF maksudnya F masuk dalam F, dia bukan F square. Dia tak sama, kamu kena ingat dia bukan F X sama dengan X tolak 5.
Lepas tu F square kamu X tolak 5 square. Ini salah konsep. Sebab tu kita belajar fungsi. Itu bukan macam algebra. Kalau Y lain. Kalau sebab kita Y sama dengan 3X campur 2. Betul? Jadi kalau sini Y kosong 2, yang ini akan jadi Y boleh. Sebab dia bukan fungsi. Sekarang fungsi dia apa? X. Dia berbeza. Bila dia jadi fungsi ni, bila dia ada 2 huruf atau lebih, maksudnya kita namakan dia fungsi gubahan. Composite function. Composite function kita kena buat dalam satu bentuk mana kita kena olahkan dia satu fungsi masuk ke dalam fungsi satu lagi. Maksudnya fungsi yang kedua tu menjadi objek kepada fungsi yang main dia. Okey, ini tak sama yang kita tengok tak sama. Ini kau masuk ni kan, cuba tanya. Macam tu lah jawapan dia lari jauh jawapan dia. Lari jauh, cuba kau kejar, tak dapat kan? Tak dapat kan? Jauh lagi dia. Boleh kita? Kita macam sikit lagi demam ni. Okey. Demam. Okey, ni GG ni. GG ni memang lagi ganas cerita dia. GG maksudnya pecahan masuk dalam pecahan. Okay, tu mata. 1 per buka tolak 1 dalam ni apa? 1 per X tolak 1. Select. Oh, nak sengit juga? Tak boleh. Sebab dia tak boleh sengit sebab apa? Bila dia ramai kat bawah. Bila dia ramai kat bawah, kita tak buat sengit. Sebab straight. Kalau single, kita boleh buat sengit. Sekarang saya nak buat ni ke tak? Ustaz? Apa yang tapi ke ni? Yang ini senang ya video. Kalau macam ni lagi best. Sebab dia ada pecahan atas, ada pecahan bawah tau. Kita nak hilangkan seorang ni kan. Senang je cerita dia. Kita bulatkan dia. Kemudian kongsikan masalah dia dengan orang sebelah dan orang atas. Bila kita kongsikan dia lebih pada melibatkan orang yang di atas, masalah tu akan hilang. Faham tak? Kongsikan masalah melibatkan orang yang di atas. Dan masalah kita akan hilang. Jadi kalau kita ada masalah, kita buat apa? Kita kongsikan masalah kita dengan mak ayah kita, dengan rakan-rakan kita. Aku cerita kau orang cerita. Jangan cerita kat pokok. Kan? Dia cerita kat pokok. Tak boleh. Okey. Jadi apa jadi bila? Cuba bagi saya. Ni kita bagi kat atas, apa jadi? X tolak 1 darab dengan 1 jadi apa? Apa yang itu je? X tolak 1. Apa yang tinggal kat bawah? 1 tolak X tolak 1. Darab ni, darab. Okey, jawapan kamu akan dapat X tolak 1 per 2 tolak X. Cuba tengok betul. Ni expand kena laju ni. Hanan pun tak dapat. Kenapa 2? Kenapa 2? Kenapa 2 ni? Sebab dia kemang. Sebab dia kemang kan? Betul? Bila dia kemang jadi 1 campur 1. Lepas tu dapat 2. Video okey? Video ni. Tu dah jawapan ni. Dia macam ni video. Tiba-tiba kamu jumpa soalan darjah 3 dulu. Ingat kembali kepada darjah 3. 1 per 3 tolak 1. Macam ni nak buat video.
Ni sebab single. Berapa? Sama tak soalan tu? Sama, soalan yang sama betul. Tengok. Apa jawapan dia? Ha. Berapa? Ha. Sekian Allah kau dah tu. 3. Satu kemudian tiga darab satu. 3 darab 1. Berapa? 3. Okey, berapa jawapan akhir? 3. Kau jangan kau potong 3 dengan 3 sudah. Nampak? Apa jadi kalau macam ni? 1/2 tolak 1/3. Ini lebih kurang lah cerita dia. Nampak? Sudah. Learning. Apa jadi? Okey, jadi apa jawapan dia? Jadi faham yang ni kamu boleh faham banyak cerita pasal pecahan. Apa? Siapa yang kita nak kongsikan dengan orang? Okey, apa? Okey, sini yang tinggal 1/2 1 apa? Tolak 1/2. 2. Okey. Bawah? Bawah. Berapa? 6. Jawapan akhir? Dari 1/6. Kau jangan syokkan kau buang dengan 6 je. Dia kena faham cerita dia, konsep dia simple je. Akan dapat banyak benda. Pecahan. Boleh betul? Boleh. Saya akan bagi yang paling susah ni dah. Dah. Yang paling susah ni dah. Ya betul? Tengok ni. Tengok je. 1/2 tambah 1/1/2 tolak 3. Okey. Okey. Apa masalah kita sekarang? Yang masalah kita adalah 2, betul? Ni? Salah juga. Kita ada 2 masalah. Masalah di atas dan masalah di bawah. Adakah masalahnya sama? Sama. Kalau sama, boleh tak kita selesaikan serentak? Boleh. Dia macam kehidupan kita tau. Kita nampak macam banyak masalah. Tapi sebenarnya masalah dia benda sama je. Perlu tak kita buat 2 kali? Tak payah. Sebab benda yang problem yang sama. Kan? Contoh kamu rumah 2 tingkat tau.
Kan? Bawah ada masalah yang sama atas, tapi bukan sampah serentak, sampah syuk tu. Kalau dekat tak ada lah. Contoh macam itulah. Masalah melibatkan benda yang boleh kita selesaikan serentak tadi. Jadi kalau ada masalah macam ni, apa kita buat? Potong pula mudah. Ha? Potong pula senang macam tu, buang masalah tu. Apa kita buat? Ni pergi ke kongsikan masalah tu. Yang ini kongsi masalah ni. Perlu tak yang ni kongsi masalah ni? Kenapa tak perlu? Sebab masalah yang sama, betul tak? Takkanlah 3 ni nak dibebankan 2 kali dengan masalah yang sama, tak ada. Kan? Dia apa jawapan kita? 1 tambah 2 kali 1. Tambah 3 pula. 1 tambah 2 bawah 1. Dia kita 1. 6. Okey. Jawapan akhir? Apa? Dia kita 5. Okey. Kalau tak boleh, saya esok pagi kena datang tau. Esok pagi kena datang. Sebab esok pagi kelas matematik dia jadi 3. Betul. Sampailah kena cakap, kena ni sikit-sikit lah, boleh. Kan? Kamu kena guna kalkulator kalau kamu sangkut dalam pengiraan biasa. Cuma sekali kamu tekan, kamu kena ingat. Kan? Lagi sekali lupa balik, tekan lagi sampai ingat. Contoh, sekali kamu tekan nombor tu, contoh katakan sifir yang kamu tak hafal. Contoh, biasanya pelajar akan sangkut sifir, kamu tak hafal sifir apa? Tak, kamu pelajar biasanya tak hafal sifir, dia panggil 3 setan. Iaitu 6, 7, 8. 3 sifir tu pelajar selalu tak hafal. Sifir 6, sifir 7 dan sifir 8. Betul tak? Sebenarnya melibatkan 3 orang tu je. Nampak? Kan? Ada cikgu, saya tak hafal sifir 6. 6 darab 5 apa? Kau hafal sifir 5. Maksudnya bukan kau hafal sifir 6. Betul tak? Yang kamu tak hafal selalunya melibatkan 3 orang tu je. Antara combination yang ada. 6 ke 7, 6 ke 8, 7 ke 6, 7 ke 8, 8 ke 8. Dia pulih 3 ekor tu je. Itu problem dia. Selesaikan masalah 3 ekor tu, selesai semua. InsyaAllah boleh. Okay? Bukan saya suruh hafal sifir. Tak. Sebenarnya kita kena bagi tahu kat otak kita jawapan nombor tu berapa. Tambah tolak pun kena cakap. Kita kena bagi tahu. Sebab otak kita ni dia akan simpan tau benda tu. Dia akan simpan. Kamu dah disimpan tapi mungkin number file kamu hilang, mana pergi ke belakang lah, tinggal lama kan. Dia tinggal. Jadi kamu kena upgrade balik kan. Kamu kena update otak kamu kejap. Dia okey. Pakai kalkulator. Contoh sekali kamu tekan negatif 2 tolak 7. Sekali kamu tekan, kamu kata, oh macam tu. Macam mana? Kamu kena tangkap. Okey. InsyaAllah kamu akan meningkat dengan pantas. Nombor 3. Okey, terus nombor 3. Dalam fungsi f dan g ditarifkan oleh dia bagi fx sama dengan 3x tambah 4 dan gx sama dengan x kuasa 2 campur 6. Cari ungkapan bagi fg dan gf. Soalan dia. Okey, kemudian cari nilai x apabila f sama dengan g dan fg sama dengan gf. Kemudian, soalan dia, tengok soalan dia. Soalan dia kata, dia bagi ni, kemudian dia bagi ni. Nampak? Dia suruh cari ni dulu tau. Jadi kita kena pergi cari fg dan gf dulu. Jangan tinggal. Selalunya soalan macam ni, ramai pelajar dia tertinggal. Sebab apa? Dia baca terus pergi E. Dia tertinggal kat atas tu. Jadi kita kena buat fg. So, fg apa maksud fg? Fg maksudnya, g masuk ke dalam f. Jadi mana f kita? 3x campur 4. Nampak? Bukan x. Ni bukan x. X ni contoh lagi ni g. G, x ni fungsi ni dia ada 2 ekor je. Satu f, satu g. Jangan kamu tengok f, g, x sebab dia bukan x, tak ada kaitan. X hanyalah
objek ni. F buka. Dia masuk ke tu, buka F. Buka lah F. Tengok sini. F kat mana nak kena buka? Kena buka dekat X je. 3 jumpa X, buka. Campur 4. Salin dulu saja. Jangan tengok Sufian, dia duduk dalam sekolah. Bukan panjang. Dah banyak. Panjang lain. Okay, sekarang dah Firdaus. Okay. Kemudian kita nak masukkan siapa? GF betul. Siapa GF kita? Ni. Kan? Masuk sini. Saya pelan-pelan satu. Lepas tu selesaikan. Selesaikan maksudnya apa? Kita kembangkan. Jadi kita akan dapat apa? 3x kuasa 2 campur 18 campur 4. Okey, yang tinggal jadi apa ni? 3x kuasa 2, 18 campur 4. 20. Kau confident lebih. 18 campur 4. Anda tahu 18 campur 4? Tahu. Kalau 18 campur 5 apa? Awak dia. Dia nak nama. Boleh faham ni? Okey. Dah. Okey, kalau GF macam mana? GF. GF maksudnya F nak masuk ke dalam G. F nak masuk ke dalam G. Apa kita buat? Kita buka G. Okey, kat mana nak kena buka? Tak sama dengan dulu, okey. Dimarah aku pula tak sama dengan, okey. Betul? Kita buka kat mana? X kuasa 2 tambah 6. Siapa yang nak kena buka? Tak, kat mana nak buka? Ya Allah. Kat mana nak buka? Dekat ni. Tak, soalan dia yang pertama, siapa yang kita nak buka? Yang kita nak buka adalah apa? G. Siapa G? Okey. Dekat mana nak buka? Dekat siapa? Dekat siapa? Dia tak ada. Dia dah sampai sini dah ni. Kau jangan patah balik kacau cerita dia. Dekat mana nak buka? Siapa dah kena buka? X. Kau jangan patah balik cerita dia. Jadi apa? Buka dekat X kuasa 2. Kuasa 2 nampak? Tambah 6. Boleh? Betul? Belum habis? Siapa dalam kurungan? Siapa nak masuk? FX. Siapa FX? Dia yang masuk. Macam tu. Salin dulu. Boleh? Sebenarnya kalau kamu tengok, kadang-kadang kamu rasa macam kamu faham ataupun kamu rasa kamu masih tak faham, yang di luar sana lagi ramai hidup yang tak faham. Betul. Kan? Ada ramai tak faham. Jadi kita bincang macam ni bagus sebab apa? Bila orang tengok benda ni recorder ni, dia pun kita kongsi dengan orang akan tengok benda tu. Kan? Ada setengah dia boleh saya cakap. Contoh macam ni. 2-3 kali buat tak nampak. Kan orang kata takkan tak nampak. Memang tak nampak. Betul tak? Sampai nampak. Setiap orang tu dia ada sendiri. Jadi kita nak kongsi benda ni. Biar semua orang dapat tahu. Kan? Kalau boleh lah. Semua A lah. Semua yang ambil admit kat Malaysia ni, tiba-tiba result exam kamu SPM nanti,
Dia umum macam mana? Oh, okey. Untuk tahun ini, semua pelajar AMAT tidak perlu ambil result. Sebab apa? Result semua A. Faham? Faham? Kan? Faham? Tiba-tiba kau kata, okey, bagi pelajar sekolah menengah penguasaan Seri Gombak, result SPM kamu tidak akan dikeluarkan. Kenapa? 100% A+. Wah, seronok kan? Sampai tak ada keluar result. Kalau betul benda tu berlaku, tak keluar result lagi, dah ada orang sampai ke rumah. Setiap pelajar dah ada orang sampai rumah. Kenapa? Ada orang dah tahu result korang sebelum diumumkan. Sebab kalau dah result bagus macam tu, ramai orang nak akan sponsor. Kalau saya bagi tahu kamu, untuk kamu belajar SPM ni, salah satu sebabnya kita nak dapat result yang bagus bukan sebab kita nak seronok pun. Sebab SPM tak ada apa-apa pun sebenarnya. Sebab satu lagi, yang penting adalah bila result kita bagus, nanti kita nak sambung belajar, yang kita target ada orang sponsor kita. Sebab kos pelajaran tempat yang bagus makin lama makin mahal. Sebab tu kita perlu result yang bagus, kan? Contoh habis teruk lah kat Malaysia kita ni. Habis teruk kalau kamu result bagus, kamu sambung belajar, ada marah, tolong sponsor. Betul tak? Ada PTPTN yang boleh tolong. Kena bayar balik kalau bodoh. Kalau result kamu bagus, nanti kamu tak payah bayar balik. Dia akan tukar kepada beasiswa. Itu kemudian ada yang lagi bagus, sebelum start belajar dah dapat beasiswa. Contoh daripada Petronas. Daripada apa? Syarikat Maybank, bank pun ada bagi. Astro pun ada. Sebab kerajaan pun ada, dia bagi. GPA ada bagi. Mara ada bagi. Tapi kamu kena sambung belajar luar negeri lah. Tinggallah mak ayah kamu kat sini, kan? Tak payah risau, kakak abang ada, semua ada. Pergi Mesir lah. Okay? Sebab kita perlu nak dapat result bagus, bukan semestinya 100%. Bukan semestinya 100%. Orang kata mesti betul semua. Tak. Dalam Malaysia kita, dalam sistem pelajaran ni, kita hanya nak pelajar tu mendapat sekurang-kurangnya 80% ke atas. Apa maksud 80% ke atas? Markah dia 80 ke atas. Jadi maksudnya pelajar tu dibenarkan melakukan kesalahan secara tak sengaja. Atau mungkin careless. Tak? Kan? Sempat, jangan risau pelan-pelan. KSPM macam ni dapat apa? 9x kuasa 2 campur 4. 83. Oh, CP 8 tak apa ni 83. 24. 24x campur apa? 16. Memang kita tak apa CP, tapi bila nombor tu selalu digunakan, nombor tu akan selalu trigger. Sebab soalan-soalan exam biasanya dia melibatkan nombor-nombor yang sama pula. Nombor-nombor tu dia ulang-ulang nombor tu. Ni. 6 jangan kacau. Kau nampak ni? Apa benda ni? Itu bukan tambah, itu gangster besar. Kau jangan langkah dia tau. Kau jangan langkah dia. Dia kata kalau nak jumpa dia orang ni, langkah mayat dia dulu. Kena dia mati dulu. Nampak? Sekarang dia hidup lagi kan? Boleh tak kita langkah? Tak boleh, jangan main-main. Dia tuntut ke akhirat tu. Ni nampak ni. Apa ni? Bukan tambah. Cuba baca. Kau baca positif ke tambah? Kita tak baca positif tau. Kita baca apa? Tambah. Sebab tu yang memisahkan gangster besar dalam algebra, kita panggil dia tambah dengan tolak. Dia tak boleh kan? Dia panggil dia memisahkan antara ungkapan algebra adalah tambah dan okey. Sekarang yang tinggal apa jadi? 9x kuasa 2 campur 24x campur 22. Boleh? Ambil. Boleh, Pian?
Tapi dah habis satu bab. Gila, mana game jangan main. Lepas tu saya ajar satu sikit-sikit. Saya ajar satu tu. Kan? Sebab saya tak nak kamu ada satu benda yang kita miss tau. Sebab belajar ni seperti kita naik bukit. Bab ni kita naik bukit. Masa kita sedang belajar sesuatu bab ataupun sesuatu benda baru, kita akan belajar asas dia dulu. Asas naik sampai kita faham. Bila kita faham, kita nak turun pergi bab seterusnya, kita laju. Sebab apa? Kita dah faham. Soalan seterusnya semua kita boleh buat. Kadang-kadang masa turun dan laju boleh juga tergolek, betul tak? Kan? Itu biasa, itu kita panggil dia careless. Sebab tu markah kita tak semestinya 100, mesti ada 90, 80. Tapi kita kena kejar sampai atas bukit, puncak bukit dulu. Kan? Jadi kamu kena simpan tu, janganlah kamu down tu tau, relax. Katakan kamu tengok nanti lepas exam kan, result, relax, teruskan. Kan? Dia macam tahun lepas saya ada 2 orang kat student, seorang nama dia Sapuan. Seorang nama dia Isyad. Kan? Isyraq. Isyraq ni dia mula-mula dia slow sikit berbanding dengan Sapuan. Sapuan ni laju, dia bergelabah sikit, laju. Kan? Tapi saya maintain, relax, follow. Dan exam last kali sebelum SPM, iaitu percubaan SPM, Isyraq potong dengan sebanyak 8 markah. Mana pun dia potong 8 markah je pun. Dia panggil dia kalau lumba motor ni potong last corner. Lumba dia kolegi kan, last corner. Kan? Tapi benda ni menyebabkan motivasi kepada dua-dua orang pelajar. Yang pertama, Isyraq. Dia berjaya potong kawan dia juga yang sebelum ni tak boleh potong pun. Kan? Maksudnya dia ada apa? Moral dia naik, betul tak? Kan? Apa jadi dengan yang kena potong? Sebelum ni tak ada orang dia. Sebelum ni kawan aku tak pernah potong aku, tapi akhirnya dia potong. Apa motivasi dia? Dia kena pecut dengan lebih laju. Lepas saya target dia orang SPM dia boleh skor. Kan? Walaupun kalau dia tak skor ni saya rasa memang kredit garanti lah. Kredit garanti. Okey? Sekarang soalan dia seterusnya dia tanya apa? F sama dengan G. Dia kata cari nilai-nilai untuk X. Okey? Apa dia maksudnya F sama dengan G? F sama dengan G maksudnya ni sama dengan ni. Ni topik dah bertukar tau. Bila dia kata F sama dengan G, maksudnya kita akan buat 3X campur 4 sama dengan X kuasa 2 campur 6. Ini topik dah jadi kuadratik. Sebab apa kuadratik? Dah ada X kuasa 2. Nampak? Oh, ini rasa bangga. Rasa macam gempak dan kelas ni seorang pandai. Kan? Benda tu seronok. Kan? Kena rasa. Jadi kita nak pindahkan siapa? Yes, biasanya kita nak kekalkan kuasa positif, kuasa 2 kita kan. Jadi yang tinggal adalah X kuasa 2 pindah tolak 3X, ni pindah tambah 2. Kenapa tinggal tambah 2 saja? 6 tolak 4. Boleh 6 tolak 4. 6 tolak 4 2. Kau ingat ni nombor 8. Sekarang macam mana selesai? Ambil kalkulator, selesaikan. Macam kita belajar orang ya. Faktorkan. Dapat? Apa? 2X sama dengan 1. Sebab tu soalan dia kata apa? Cari nilai X. Tak kisah. Dia tak kisah. Sebab jawapan kita bagi, tak kisah. Okay. Soalan B pula dia minta apa? Dia kata kalau FG sama dengan GF. Sebab tu dalam exam benda ni bahaya. Kenapa benda ni bahaya? Kalau kamu salah yang ini, automatik soalan ni salah. Sebab kita bawa benda ni salah habis. Jadi FG siapa? Masukkan 3X kuasa 2 campur 22. Ni ambil ni.
Masuk sini. DF tu. Besar-besar tu DF tu. Apa? 9x kuasa 2 campur 24x campur 22. Okey, sekarang kita nak pindah ke mana? Kiri ke kanan ke kiri? Mana yang sesuai? Yang sesuai. Kiri ke kanan. Sebab apa? Tengok kuasa 2 dia siapa besar. Kalau kuasa 2 ni lagi besar, dia stay. Yang kecil datang. Kita panggil konsep dia abang panggil adik. Jangan adik panggil abang, kau ajar namanya. Kan? Bila kau sampai ke orang, ada adik tak? Ada. Kau bongsu sekali kan? Dia ada adik. Dia ada adik. Tapi adik dia tak besar mana pun. Adik kata apa? Dia 5. Oh, jauh. Maksudnya kalau dia panggil kau, dia kau ajar agak. Kan? Balik-balik sampai ke pernah dia panggil, abang, sekejap. Oh, dia panggil kau macam tu kan? Dia minta tolong macam tu. Mana boleh kan? Patutnya kalau adik nak minta tolong kat abang, adik kena pergi dekat abang. Okey, faham adik? Ni pun adik juga. Ada bawah lagi ada? Kau yang paling kecil tu? Oh. Sejak bila besar eh? Tadi yang tinggal apa jadi? Firdaus? 9, 3. Tinggal? 6. X kuasa 2. Saya potong. 22. Uish. Habis 20 tolak 22. Weh, bila tolak berkembang jadi dia. Yang tinggal apa? Tambah 24x sama dengan kosong. Apa jawapan kita? X sama dengan? Faktor. X sama dengan apa? Negatif 4 dengan X sama dengan kosong. Faktor pakai kalkulator boleh kan? Okey. Boleh kan? Kamu dah sampai sini. Ni dah lepas juga kan? Belum pergi? Oh, baru masuk. Okey. Kita lawan. Cikgu Ombak power. Habis. Minggu depan dia datang. Bak 2 habis hari tu. Bak 2. Dah. Okey. Kita dah ke? Dah. Ya, kita pergi nombor 4 lah. Pergi. Okey, apa soalan nombor 4? Diberi bahawa fx sama dengan ax campur b. Dan dia berikan situ f2 x sama dengan 4x tolak 9. Cari nilai bagi A dan B. Yang ini kita panggil dia teknik samakan dan bandingkan. Samakan dan bandingkan macam mana? F kita boleh jadikan F kuasa 2. Macam mana? F kita buat F kuasa 2. F kuasa 2 sama dengan apa? F. Okey, apa maksud FF? Okey, betul. Lagi kalau dalam fungsi kau pusing balik. Apa maksud FF? F masuk dalam F. Kan? Okey. Jadi macam mana kita nak buat F masuk dalam F? Kita kena buka F tu. Kita masukkan F juga. Nampak? Jadi kita nak buka dia dekat mana? Dekat X. Nampak? Okey. Dia masukkan ni. Tempat X ni saya akan gantikan dengan A. Saya buka. Tambah B. Nampak? Boleh? Siapa yang masuk kat sini?
Siapa yang nak masuk? AX tambah B. Okey. Lepas tu kita kembangkan lah. Kembangkan. Kita akan dapat apa? A kuasa 2. Mana pergi X? Darab X bersamaan X. Jangan tambah pandai tambah kat situ benda ya. Kemudian ni tambah dulu. Baru AB. Kemudian tambah. Okey. Tadi. Lepas tu? Lepas tu kita bandingkan aja apa yang dia bagi. Yang dia bagi apa? 4X tolak 9. Saya beritahu kamu cerita dia, kita samakan dan bandingkan, bukan selesaikan. Bandingkan maksudnya apa? Siapa yang ada X? A kuasa 2. Sebelah kanan, siapa yang ada X? Yang ada X, siapa yang ada X? 4. Jadi maksudnya apa? Orang yang ada X, kita bandingkan dengan orang yang ada X. Sebab, jadi siapakah A kuasa 2? A kuasa 2 adalah 4. Jangan 4X pula. Tengok, kita bandingkan. Ini X. Siapa dia punya bos dia? A kuasa 2. Ini X juga. Siapa bos dia? 4. Jadi maksudnya dia orang ni, adakah berlainan tuan dia? Tuan dia tuan yang sama saja, tapi nama lain. Sini nama dia A kuasa 2, sini nama 4. Benda yang sama. Okey. Seorang lagi apa kita nak buat? Orang yang tak ada X. Siapa yang tak ada X? Semua ni tak ada X. Ini tak ada X. Sebelah sana negatif 9 tak ada X. Kenapa yang ini saya tak ambil positif? Positif tak payah ambil pun. Sebab memang positif kan. Kalau ada negatif saja yang kita kena ambil. Jadi kita keluarkan lagi satu AB campur B sama dengan negatif 9. Okey, yang mana kita boleh selesai dulu? Yang ini. Kenapa yang ini? Sebab dia ada satu unknown. Sebab benda yang ada satu unknown kita mesti selesai dulu. Jadi A sama dengan punca kuasa 2 4. Berapa jawapan untuk punca kuasa 2 4? Dia kena ambil positif. Punca kuasa 2 akan menghasilkan satu positif 2, satu lagi negatif 2. Kalau kamu tekan kalkulator bagi positif saja. Itu kena ingat. Punca kuasa 2 sepatutnya ada berapa jawapan? 2 jawapan. Satu positif, satu negatif. Okey. Jadi kalau A kita macam ni, maksudnya A kita ada berapa jawapan? A ada 2 jawapan. Jadi kita kena buat B ni kena ada 2 jawapan juga. Yang pertama, jika A kita sama dengan 2. Kalau A kita sama dengan 2, apa jadi? 2B campur B sama dengan negatif 9 dapat 3B sama dengan negatif 9. B sama dengan berapa kita? Okey. Salah. Darab pindah jadi bahagi, bukan negatif. Kalau bahagi maksudnya negatif 9 bahagi 3. Negatif 9 bahagi 3 dapat? 9 bahagi 3. Tukang kalkulator 9 bahagi 3 dua orang. Negatif 3. Okey? Ingat tak? Dah siap belum?
Belum, sebab A kita ada satu lagi. Ini baru kita ambil 2, siapa seorang lagi? Kalau A sama dengan negatif 2, apa cerita pula? Akan dapat negatif 2B campur B sama dengan negatif 9. Negatif 2B campur B. Negatif B. Negatif B sama dengan negatif 9 ni. Apa dapat seterusnya? Salah. Mana datang 3 pula kau ni? Potong je lah negatif ni. Tak ada kaitan mana datang 3. Tiba-tiba ada 3 nombor. Jangan buat formula sendiri pula. Kacau dia. Okey. Ambil dulu. Ya. Kemudian dalam matematik sebenarnya setiap nombor punca kuasa 2 dia akan menghasilkan 2 jawapan. Semua nombor. Punca kuasa 2 apa-apa pun. Okey. Dia contoh punca kuasa 2 25. Kamu tekan kalkulator akan dapat 5 saja. Sebenarnya jawapan dia adalah plus minus 4. Kan? Itu kena ingat. Sebab tekan kalkulator dia bagi positif je. Kalkulator tu tak mana-mana kan. Okey. Tapi kalau kita faktor kita dapat. Tadi tu. Boleh faham? Okey. Dah rasa macam pandai tak? Okey. Video macam mana? Ada rasa pandai sikit? Alhamdulillah. Okey. Boleh lah kan? Tak ada balik lapar dan dahaga saja. Ada beli buku Ahmed? Form 4 dia fail. Oh, Cikgu Man tu dahsyat. Kamu pun kena belajarkan Cikgu Man juga tau. Kan? Abang kau? Dia lain kan? Kita nak je. Boleh? Okey. Mana? Oh ni. Dah pakai teruk dah. Dah hitam sama dengan kapet dah tak nampak. Okey, kita masuk nombor 5. Satu lagi sempat Sekejap, saya nak kecut sikit ni nombor 5 ni. Kat pukul 6 dah ni. Okay. Zaman dulu tak macam sekarang. Sekarang kamu untung tau sebab apa? Kelas rekod tau. Kamu boleh pergilah cari, saya boleh tak tahu lah mana-mana tuition kan. Yang bersemuka tapi kelas ada rekod. Ada. Susah kan? Inilah satu-satunya sebenarnya. Kalau saya nak pelajar tu dalam kelas kadang-kadang tak faham, dia tengok semula. Bila tengok semula kadang-kadang dia dapat rasakan, dia dapat masa tu baru dia dapat. Okey. Sekarang kita tengok nombor 5. Jika fx sama dengan 3x tambah k dan gx sama dengan 2h tolak 3x. Dengan keadaan dia bagi tahu apa? Fg sama dengan gf. Cari hubungan antara h dan k. Okey, soalan dia cari hubungan, bukan nilai Jangan silap Cari hubungan sama ada anak, isteri, suami isteri sudah. Okey, sekarang apa kita buat? Kita buat Fg. Okey, apa Fg? Fg adalah G masuk dalam F. Kita buka F. 3 buka tambah K masuk G kita. 2H tolak 3X. Okay. Kita kembangkan. Fidul, laju tak? Boleh laju kembang? Berapa? 6H kemudian tolak 9X tambah. Okay, nampak? Makin pandai Oh, rasa macam seronok kan? Okey. Kemudian GF. F masuk dalam G. F masuk dalam G maksudnya yang kita kena buka adalah dekat G. 2H tolak 3. Buka. Apa yang masuk? F. 3X tambah
Okey, terus. 2H tolak 9X. Tolak ni, tengok nombor tu, tengok ni dulu. Tolak 3. Okey, dia bila kita expand, kita akan tengok negatif positif dulu, lepas tu nombor, lepas tu unknown. Okey. Kemudian seterusnya kita buat apa? Dia kata sama. FG sama dengan GF. Okey, siapa FG? 6H tolak 9X tambah K. GF 2H tolak 9X tolak 3. Okey, kamu tengok kiri dengan kanan, ada tak ungkapan yang sama? Apa yang sama? X tak sama. Negatif 9X dia ungkapan. Ungkapan maksudnya ini satu ungkapan, dua ungkapan, tiga ungkapan. 1, 2, 3. Ini kita panggil dia ungkapan. Kalau ada yang sama, kita boleh potong terus. Seorang saja tak boleh. Single tak boleh. Sebutan tak boleh. Ungkap dia ni benda ni. Sebutan kita panggil ungkapan pula. Sebutan. Negatif 9, negatif 9 sama tak? Sama, potong terus je. Tak ada tengok. Okey. Tapi kalau ini nombor dia 9, ini 8. Boleh? Tak boleh. Yang tinggal apa? 6H campur K sama dengan 2H tolak 3. Okey, apa soalan dia? Dia nak hubungan antara H dengan K. Hubungan antara H dengan K, kita boleh jadikan dia H sama dengan something. Sebab dia apa kita buat? Ni 6H tolak 2H sama dengan negatif 3K tolak K. Saya akan dapat sini 4H sama dengan negatif 4K. Okey, kemudian 4 ni apa jadi? Bagi sebelah dia akan jadi bahagi. Jadi H sama dengan negatif K. Boleh betul? Ini baru bulan pertama kamu belajar MN. Dan kamu ada lagi 11 bulan. 11 apa? 21 bulan. Sebelum SPM. Lambat lagi. Tak risaulah. Saya rekod yang saya pernah mengajar seorang budak tu. Nama dia Afiq. Form 4 fail semua. Sepanjang tahun fail. Sepanjang tahun fail tau. Form 5 tu dia baru naik. Result dia naik macam tu. Mungkin dia dapat kesedaran sikit dia naik. Maksudnya markah dia bulan 1 ada baru start ada markah sikit. Baru naik. Bulan berapa dia baru lulus. Naik. Result final dia, MAT dia A+. Sebab sekarang dia belajar kat UIA tak tahu dah. Dah lama dah saya ajar dia masa Gemilang tu. Universiti Islam Bahasa Malaysia. Kamu tahu UIA kat mana? Gombak. Gombak kan? Tu? Kolej Islam kat rumah kau. UIA dekat Gombak, Kolej Islam kat Batu Muda. Macam mana kita nak pergi UIA? Bagus. Lagi satu jawapan? Naik kereta lah. Betul tak? Macam mana kita nak masuk UIA? Bukan. Minta lah kat pagat. Kan? Kalau connect. Tadi connect bas kau cakap. Dia dah sampai turun bas. Turun bas, macam mana nak masuk UIA? Pergilah kat guard dia. Kalau guard dia bagi masuk. Kalau guard dia kata tak bagi masuk. Patah balik naik bas. Balik rumah. Kan? Baru belajar betul-betul. Dapat result bagus. Pergi lagi sekali. Bawa surat pula. Guard tanya, boleh masuk sekarang? Bukan kamu yang dulu datang tak dapat masuk. Sekarang saya dah ada surat. Result saya dah bagus.
Kan? Kamu nak belajar UIA juga. Kan tak nak jauh-jauh sama ayah. Kau pergi belajar UIA di Lampuri sana. Kan? Nilampuri apa? Medik. UIA perubatan dekat Nilampuri. Dekat Kelantan. Kakak kau? Kau jangan masuk engineering lah. Itu tak sesuai lah perempuan engineering ni. Engineering ni yang engineer lah. Tak payah engineering lah. Kau ni patut kenapa ambil sains? Patutnya kau ambil account. Kau kerja kau jaga duit je. Kau jaga duit abang kau jaga duit kakak kau jaga duit mak, kau jaga duit ayah. Kerja kau jaga duit je. Lantak kau nak kerja pun. Kau bisnes. Kan? Jadi sebab ayah engineer. Kan? Bila ayah engineer dua-dua orang tu serai cikgu okey tak apa. Kenapa? Mak okey je. Mak lain. Okey. Jadi untuk hari ini sampai sini dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. InsyaAllah minggu depan masuk bahagian seterusnya. Jadi teruskan. Jangan give up terus. Algebra kena cekapkan. Tambah tolak. Saya bukan CP tak payah hafal. Saya tak wajibkan. Tapi tambah tolak kamu kena cekap. Negatif, positif tu kena cekap. Sebab yang tu adalah keles utama dalam matematik. SPM. Bukan CP. Pelajar kalau CP dia tak tahu. Dia tekan kalkulator tau. Tapi tambah tolak. Kadang-kadang dia poyo pandai-pandai sendiri. Itu bahaya. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Mas. Sama-sama. Baik.